InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim wa la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dan, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min hadhihi al-majlis kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallah khair kita ucapkan kepada saudara Fadli selaku pengacara majlis, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua departmen, tuan-tuan haji, perempuan hajah, tuan-tuan perempuan keluarga MB yang dikasihi, yang dirahmati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipilih untuk berada dalam Raudhatul Jannah, ya, ataupun taman syurga. Ya, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan jalannya untuk ke syurga. Alhamdulillah, hari ini kita ahli syurga, tuan-tuan. Masya Allah. Tengok wajah-wajah berseri je pagi-pagi Jumaat ni. Alhamdulillah. Pasal apa? Ahli syurga. Jangan salah faham. Dengar pagi Jumaat lain macam pikiran dia. Orang cerita ahli syurga. Amin. Dan moga-moga Allah memilih kita terus berada dalam suasana ahli syurga sehingga akhir hayat kita, dan terus masuk daripada syurga apabila sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Mana mungkin kita nak masuk syurga kalau ruang untuk masuk syurga di dunia kita tak ada. Tak ada. Sebab itu Allah nak tengok kita ni, tuan-tuan, dalam hidup kita ni. Kalau ikut Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, dia kata adab hidup pertama kena beriman pada Allah Ta'ala. Bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa. Baca dah doa pagi tadi? Terlupa ustaz. Tak apa, besok bangun baca doa. Hari ni dah lepas, nak macam mana? Tepeklah sikit dekat kepala katil tu, doa bangkit tidur. Ya tak?
Ini doa muka berseri. Bangun tidur je muka bercahaya. Tahu tak? Itu yang kita tak capai dulu. Bangkit-bangkit tengok apa WhatsApp masuk. Allahu Akbar. Tak syukur betul kita. Kan kita diuji oleh Ta'ala dengan tidur, nikmat untuk kita dapat tenaga kembali pada hari kita dibangkitkan, iaitu waktu subuh. Kemudian kita melaksanakan ibadah subuh, sama ada berjemaah atau tak berjemaah. Mungkin kita sekarang subuh awal, jadi mungkin nak pergi masjid surau tu tak sempat, maka berjemaah dengan isteri. Ni berjemaah dengan siapa? Tak ada. Allahu Akbar. Serapan berjemaah, semayang asing-asing. Sedih dengan bukan orang sini lah, orang sini dengan anak-anak semua susun. Alhamdulillah. Cuba susun atur tu kehidupan. Jangan jadi susun atur kita itu ikut suka kita. Janji apa jadi, jalan je lah ustaz. Jangan. Itu kerugian yang amat besar. Kemudian apa lagi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita buka dalam Bidayatul Hidayah, dia kata keduanya itu, iaitu hendaklah kamu menuntut ilmu pagi. Sebab itu menuntut ilmu pada pagi-pagi waktu ni tuan-tuan, tak kira lah hari ni yang Sayyidul Ayyam, hari penghulu pada hari iaitu hari Jumaat. Kalau boleh ada waktu ruang pagi tu, kita cari ilmu. Kalau kita naik kereta, bukalah iKim ke, radio iKim, bukan Hot FM, panggilan hangit, faham? Itu Hot FM. Bukan saya nak kata Hot FM tak boleh dengar. Pagi-pagi ni bukalah yang halua-halua telinga lah, bukan halua jiwa, faham? Panggilan hangit, penat dengar, kan? Minat ke tu? Pasal apa? Kita suka orang kena. Tu perangai kita lah, orang kita. Manusia ni dia suka orang kena. Tapi kalau kena kat dia, dia marah. Baik, belajar, tuntut ilmu. Kerana sesaat kita menuntut ilmu yang manfaat, kata Imam Al-Ghazali dalam hadisnya, dalam hadis Nabi SAW, dia kata sesaat kita menuntut ilmu lebih baik daripada kita buat qiyamul lail. Sesaat. Kita diberi ruang di sini lebih kurang 1 jam. 1 jam 60 minit. 60 minit kali dengan 60 saat. Bersamaan dengan 360 saat. Satu saat menyamai 1 qiyamul lail. Kita duduk ni 1 jam 360 saat bersamaan dengan 360 kali qiyamul lail. Sanggup nak buat qiyamul lail malam-malam? Tak, duduklah. Baik, insya-Allah. Tahniah sahabat kepada yang dapat hadir bersama, dan kita mohon kepada Allah supaya sahabat-sahabat yang tak dapat bersama kerana ada urusan-urusan yang tertentu, kita harap mereka dapat bersama pada masa akan datang, insya-Allah. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat tetamu Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, sebagaimana yang telah dijanjikan, mengikut tajuk yang diberikan, iaitu ada 4 golongan yang mendapat jaminan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala akan api neraka. Tuan-tuan, neraka ni tuan-tuan, memang Allah sediakan kepada hamba-Nya yang engkar, yang berdosa, yang tak sempat nak bertaubat. Itu memang ditempatkan. Kerana apa? Tempat neraka adalah tempat balasan yang paling dahsyat. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, kullu buna Adam khata wa khairul khata'in at-tawbah. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa, tak lepas daripada dosa, kecuali nabi-nabi. Nabi-nabi maksum, dia tak ada dosa. Selain nabi,
Kita sebagai manusia pasti tidak lari daripada melakukan dosa. Dan setiap dosa tidak ada tempat yang layak baginya kecuali neraka. Makanya senarai neraka bagi kita ni ada. Jangan buat muka terkejut pula. Memang confirm, jangan risau. Memang confirm. Ustaz yang cakap pun confirm juga. Neraka tu confirm. Syurga wallahu alam. Tapi berangan nak masuk syurga, tak nak masuk neraka. Betul, ilahi lastulil firdaus. Ya, itu zikir Sayyidina Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i rahimahullah taala. Tapi kita masuk neraka. Walau bagaimanapun, Nabi memberikan satu immunity, Nabi berikan satu solution supaya kita ini diharamkan dari api neraka. Allahu Akbar. Ini dah dua Jamadil Akhir. Bulan Maulid lagi, jangan risau. Bulan Maulid sepanjang tahun, bukan Rabiul Awal je. Rabiul Awal sallallahu alaihi, bawa lah spanduk. Dah buat belum majlis Maulid? Dah. Nak buat lagi sekali tak? Tak payah, saya dah buat. Wang Hasam pun. Dia buat sepanjang hayat. Maulid ni semayang hajat. Yang formality itulah sekali. Yang by jabatan. Yang rutin tu on lah hari-hari. Selawat. Faham? Nak bawa spanduk, bawa je tu. I love Muhammad. Apa masalahnya? Kan? Tu Muhammad siapa? My Habib. Oh, Muhammad Habib baru dia bawa. Tidak? Kalau saya kata Muhammad itu Habibi. Bukan Habib. Habibi. Ya Habib. Habibi, kekasihku. Nabi Muhammad itu kekasihku. Jadi dalam kita memang dah tentu masuk neraka. Kita pun tak nak tuan-tuan masuk neraka. Bukan senang duduk neraka ni. Tetapi Nabi bagi solution. Nabi bagi satu kaedah bagaimana kita diharamkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Haram tu maknanya tak cecah. Tak cecah. Kalau ada peluang tu memang kita akan masuk. Tapi dengan kita memiliki 4 ciri ni, insya-Allah kita diharamkan oleh Allah akan api neraka. Apa kata Nabi? Ya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirakum biman tahrama alaihi nar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala kullu haynin layyin qaribun sahlin, atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rawahu, Allahumma salli Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Muhammad. Rawahu Muslim. Ya, ini hadis sahih. Ya, hadis sahih. Kata Nabi daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau kita sebut Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, Ibnu Mas'ud ni antaranya sirus sahabah. Antara sahabat Nabi yang diberi autoriti, yang diberi amanah, tanggungjawab menjaga rahsia tentang pentadbiran dan juga tentang hal-hal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Mas'ud antara sahabat Nabi. Dia ada dua, ya. Satu Ibnu Mas'ud, satu Khuzaifah Al-Yamani. Dua. Ibnu Mas'ud ni tuan-tuan, dia ni miliki kaki dia kecil. Dia bukan cacat. Dia badan dia besar, kaki dia kecil. Selalu kena peli dengan kawan-kawan lah. Mas'ud tu kaki kecil, dia kata. Kita kalau tengok orang ada fizikal yang nampak agak-agak kontra sikit, memanglah jadi bahan, Jadi bahan.
Memang suka lah. Bukan zaman kita, zaman Nabi pun ada. Sama. Tapi dia taklah poli macam kita. Dia datang tu. Simpan makan. Itu faham lah. Itu maknanya size triple X. Maknanya padahal bukan semesti saiz itu menyebabkan dia makan kuat. Tidak. Tapi kita meletakkan orang yang saiz besar makan kuat. Kadang-kadang yang kurus kering pun makan, ya Allah, seram. Macam ada saka. Tapi tak dikata. Bila nampak kawan tu heavyweight, jaga, simpan. Kesian je yang dan kita suka begitu. Kadang-kadang bukan nak poli ataupun nak kita bergurau, dan yang kena kata pun senyum je, simpanlah, tak berasa hati. Okey, alhamdulillah. Berasa hati ke? Tak ada dah. Saya buat triple X tu janganlah marah. Itu gurau-gurau aja kan, sebab kita signifikan. Kalau benda-benda macam tu kita cuba create dengan sesuatu yang negatif. Begitu juga dengan Ibnu Mas'ud. Tuan-tuan, kakinya kecil. Bukan kecil tu dia cacat, sebab dia badan besar, kaki kecil dia tirus gitu. Tetapi Nabi kata, dia kecil kakinya tetapi mindanya besar, kalah kamu, sebab dia memang kuat hafazan. Masya Allah. Kita kaki kecil, kepala pun kecil. Itu yang masalah. Sebab itu kita tak dapat satu mandat untuk nak diberikan amanah. Sebab kita semuanya tak ada yang istimewa. Semuanya worst belaka. Tapi bukan tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, amanah yang diberi, Masya Allah, dilaksanakan dengan baik. Cukup jaga amanah. Amin. Iya ke? Okeylah. Baik. Ibnu Mas'ud ni diberi amanah oleh Nabi, dia menjaga rahsia pentadbiran Nabi. Dia tidak bercakap kecuali Nabi beritahu khabar. Beritahu cerita, baru dia cerita. Idak. Kita dua tahu. Kita berdua je. Ni saya nak cerita dengan you tu, kita berdua je tahu. Okeylah, kau percaya kat aku lah. Kita berdua je. Itu kita berdua, betul. Nanti dia jumpa yang ketiga, kita berdua juga. Sebab dia pegang kita berdua. Itu yang tak amanah tu. Faham tak? Dia kalau tak cerita tu, dia tak boleh tidur. Kalau ada satu rahsia tak cerita tu, alamak, hari ni macam tak bermakna hari ni. Nak kena cerita dia. Itu cerita dia. Kita tak amanah, sebab itu masuk neraka. Okey, baik. Ibnu Mas'ud ni dia jaga pentadbiran Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali tak tahu. Bukan Nabi menyuruh. Ada sesuatu pentadbiran, dalam urusan pentadbiran ada yang tak perlu tahu semua. Ada yang perlu ada rahsia. Siapa-siapa yang ketua-ketua jabatan, dia mesti ada rahsia dia sendiri. Dia tak boleh semua khabar semua. Tuan-tuan, wahai orang kampung, itu tak payah. Itu nak beritahu besok ada makan, tak apa. Tapi dalam bab ada satu benda yang rahsia, tak boleh. Sebab itu kita tengok pentadbir kita, dia ada setia usaha sulit. Betul tak? PA. Betul tak? Maknanya sebab dia tahu pentadbiran, dia tak perlu beritahu kepada semua orang. Baik, apa ke situ pula? Itu sejarah sikit. Apa ustaz cerita ni? 1 jam aja ni. Sekarang cukup ke tidak ni? Alam 4 je, bukan banyak. Baik. Jadi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Dia kata, ala ukhbirakum, hendak tak aku khabarkan kepada kamu, dia kata, dia biman tahramu alaihin nar, hendak tak aku khabarkan kepada kamu bahawa kamu akan diharamkan dari api neraka. Lalu sahabat bila dengar tentang
perkara yang menguntungkan di akhirat, Masya Allah tuan-tuan, excited tuan-tuan, teruja. Hai, kalau boleh nak. Kita dengar cerita yang nak teruja, nak. Gitu. Tengok kita baca khutbah kan, bila imam baca khutbah, sekejap je. Sekejap je. Padahal khutbah tu nak khabar benda yang nak menyelamatkan kita. Ya tak? Tapi yalah, walaupun 20 minit tapi rasa macam 2 jam. Itu tengoklah. Sini kalau pergi masjid mana? Di MITC. Bukit Beruang, bukan MITC. Bukit Beruang okey Hari ni tajuk apa? Tak tahu lagi Ustaz. Orang perempuan bila khutbah pergi mana? Pergi Aeon. Dengar khutbah kat Aeon. Alhamdulillah. Gurau. Saya dulu kerja jabatan dulu gitulah. Perempuan bila tu dia pergilah Sorong, dia pergi TR, Jalan Tengku Abdul Rahman. Bila musim khutbah orang baca, sebab orang perempuan tak boleh dengar khutbah. Dia window shopping. Okey. Abang Haji pun ada yang ikut juga, tumpang. Kita tumpang, jangan buat kerja je. Okey, baik. Maka Nabi kata, hendak tak aku khabarkan kamu sesuatu perkara yang menyebabkan kamu diharamkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Lalu sahabat bila dengar perkara tersebut, qalu bala ya Rasulullah, nak, kami nak dengar, kami nak aman. Masya Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala, Nabi kata, Nabi janji kamu akan diharamkan dari api neraka. Maknanya api neraka pun tak cecah. Maka Nabi kata, qala kullu hayyin. Itu yang pertama. Hayyin, apa dia? Hayyin itu maksudnya tenang, cool, tak gelabah, relax, steady. Faham ni? Steady. Kita kadang-kadang bila bab satu cerita, gelabah bukan main. Okey tuan-tuan, untuk makluman semua, kaki tangan akan mendapat bonus. Seronok. Padahal bonus dia tak sebut berapa pun, baru dia kata akan bayar bonus. Kerajaan negeri akan bagi lebih daripada kerajaan pusat. Maka Abang Haji pun dah pergi kat kedai aksesori. Dah pergi kedai aksesori dah. Baru umum, belum dapat. Faham? Dah tak gelabah tu, faham tak? Mak Haji pun gitu juga. Dah, standby dah. Sabela ke, Katijah ke, Murni. Faham ya? Contoh. Padahal yang ada pun tak terpakai. Nak tambah lagi pasal dengar bonus, bayar belum lagi, berangan dah tu, gelabah. Faham tak Ji? Tengok sport rim ni je. Ini kalau pasang kat Viva ni cantik ni. Pasal dia beli kereta pun dah ada rim, cuma nak sport je. Jadi dah ada rim, bukan tak ada rim. Rim dah ada, tapi nak sport je. Viva contoh. Kalau Myvi jangan nak kira lah, King kan. Mestilah, takkanlah pakai saiz 14. Bonus. Gelabah. Patut kita masuk neraka. Kita tak pasti lagi, kita dah berangan-angan. La. Sebab itu Nabi kata wal iktisadu fil ghina wal faqr. Daklah kamu sederhana, cool, relax, tenang, walaupun dalam keadaan kamu mendapat untung atau dalam keadaan kamu ditimpa kerugian.
baru kita seronok. Baru kita tenang. Jadi insya-Allah ada, tapi belum dapat lagi. Tunggu dapat. Okay. Sebab itu Nabi SAW, tuan-tuan, ya, tengok bagaimana Nabi. Nabi apabila dia bekerja dengan Siti Khadijah, ya, Nabi dia bekerja dengan Siti Khadijah, maknanya dia dapat gaji. Dia kerja dengan Siti Khadijah, Siti Khadijah businesswoman, dia akan bagi upah kepada Nabi SAW. Apa Nabi buat? Pertama kali Nabi dapat gaji, apa Nabi buat? Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi buat apa? Kita kalau dapat gaji, apa kita buat? Bayar hutang. Alhamdulillah, bayar hutang. Lagi hutang dah bayar, apa lagi? Derma. Alhamdulillah, amin. Lagi apa dah? Bagi mak ayah, alhamdulillah, anak saleh. Lagi tambah isteri. Alhamdulillah, moga-moga dikabulkan. Betul tak? Setiap kali gaji tambah isteri. Alhamdulillah. Lagat dia 4 bulan je lah. Contohlah, itu persepsi kita berbagai-bagai lah. Bayar hutang, bagi mak ayah, belanja isteri makan, belanja kawan makan, open table, macam-macam lah kita, sebab dapat gaji. Maknanya ikut kreativiti kita lah. Kita nak mana yang prioriti, kita ikutlah mana dan. Dapat gaji apa? Tengok katalog. Okey lah. Okey, gurau. Baik, kita tengok Nabi bagaimana tenangnya. Kita bila dapat gaji, macam-macam kepala kita nak buat ini. Bila dah setengah bulan, dah termenung kejap. Sebab apa? Kita buat ikut apa yang terfikir oleh kita. Tengok, Nabi ajar bagaimana dia ajar tenang. Apabila Nabi dapat saja pendapatan gajinya, pertama Nabi cari anak yatim, Nabi cari orang susah. Bukan untuk diri dia dulu, dicari orang yang memerlukan dahulu. Sebab ketika itu Nabi, Allahumma salli sayyidina Muhammad, bapa saudara tak ada, dia tahu sebatang kara, maka dia memerlukan. Dia belanja anak yatim, belikan pakai makan, janda-janda orang susah dia main. Lebih baru dia makan. Macam patut Nabi pertama masuk syurga, kita bini dulu, kafe dulu. Okey, hari ni sama makan, aku belanja lah. Action macam dia hari-hari dapat gaji, padahal gaji itu sebulan sekali. Mentaliti kita, faham tak je? Jangan gelabah, bukan kedekut. Saya tahu tuan-tuan baik dengan kawan-kawan, baik dengan orang ramai, cuba nak bagi sedikit sumbangan, tetapi keperluannya mereka pun sama-sama dapat gaji. Tapi kita cari yang lebih prioriti. Kalau tuan-tuan kata tadi bagi kepada ibu ayah, yes, alhamdulillah, bagi ibu ayah dulu. Kalau saya dulu kerja, saya deduct terus dalam payslip saya. Saya pergi ke pejabat gaji, minta terus potong tiap-tiap bulan. Tak payah nak bagi itu bonus. Bila kita balik, kita jumpa dia, kita bagi, tapi kita dah potong siap-siap. Boleh buat kan? Boleh dah buat dah, alhamdulillah. Yang belum buat akan buat, insya-Allah. Nak masuk surga kan? Nak potong lah. Bagi kat ibu ayah kita. Bagi kan, tak kisahlah berapa pun, terpulanglah kepada kita. Boleh tak Itu sebab itu punca keberkatan yang boleh kita dapat. Boleh nak? Untuk suami,
Utamakan keperluan keluarga dahulu. Beras, sayur, bil-bil. Tahulah isteri kerja, bil awak bayar jangan gatal kesian isteri. Alah, kita tolong suami ustaz. Bagus. Tetapi prioriti suami dulu. Yang kita boleh bayar api, air yang bayar nego dulu. Setuju tak MOU? Setuju jangan ungkit. Selesai. Okey bang, never mind. You are my hubby. I bayar. Betul Uji? Betul Alhamdulillah. Kalau balik kampung, tol siapa bayar? Tol. Kongsi Alhamdulillah. Kalau balik rumah kampung haji, kongsi juga. Kalau balik rumah punya kampung, kongsi juga. Tanya ada setengah dia balik kampung rumah, tol bayar, minyak isi. Balik rumah punya. Ni, kalau rumah kita kadang-kadang minyak kita bayar, tol rumah bayar. Tak, itu imbangan saja. Faham tak? Prioriti kita sebagai suami, walaupun isteri bekerja, kena bagi. Ya? Kena bagi. Ya? Pangkat tak naik. Oh, pangkat baik-baik. Saya tak apa nak dengar tuan dalam dewan dia macam pakat baik-baik, tetapi tidak boleh paksa. Itu hati tenang. Bila kita dah tunaikan tugas kita, barulah ketenangan itu akan datang. Kalau tidak, dia akan jadi hutang. Wahai suami, jangan minta isteri bayar urusan nafkah di dalam rumah tangga. Tapi kalau dah memang berhubung, gaji isteri, suami sekian, ayang tolong, tahu tolong. Uji, tahu tolong, memang tolong. Tolong ni boleh atau tak boleh. Bukan tolong tu jadi wajib. Wahai suami, ingat. Baik. Sebab itu kena bagi, clearkan. Supaya jiwa kita tenang. Tenang ini maksudnya kita tidak gelabah apa-apa sesuatu berita yang baik tetap syukur, sesuatu yang negatif kita istighfar. Istighfar. Apa pasal lagi ni? Jangan cepat kita gelabah. Ghaflah. Al-ghaflah minasyaitan. Gelabah ni adalah perbuatan ataupun perangai syaitan. Jadi gelabah. Jangan gelabah. Nak balik keluar daripada masjid, jangan gelabah, tenang. Keluar daripada masjid sembahyang Jumaat, jangan terkacang-kacang nak keluar. Itu cari selipar tak jumpa. Gelabah. Letak dekat rak, cari kat bawah. Gelabah nak balik cepat. Jangan gelabah, relax, tenang. Macam Uji. Ini boleh Alhamdulillah. Itu yang selalu selipar tertinggal lah. Pasal apa? Letak tempat lain, cari tempat lain. Gelabah kelam kabut kan? Okey, senang. Okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Nabi SAW, yang menyebabkan kamu diharamkan oleh api neraka daripada Allah SWT, iaitu layyin, orang yang lemah lembut, bukan sotong. Lemah lembut ni maknanya kita ada perasaan ihsan. Faham tak Ji? Lemah lembut. Lemah lembut tu lemah lembut Ji? Bukan sotong itu dah lembut sangat. Dia lemah lembut. Yang macam ajar. Sedap tak dengar? Yang sedap kan? Rindu nak dengar. Tapi alangkah malang suami kita ni
Susah betul nak sebut yang. Itu lembut kan? Lembut kan? Uji. Itu bukan lemah tu, itu long line terus. Allahu akbar. Nah. Suami isteri masih lagi gagah, dia masih mengekalkan momentum panggil abang. Ya. Ada panggil, oi. Belum lagi. Yang ni kalau isteri panggil, oi. Baik-baik nak ajak makan tom yam 3 rasa, batal. Kadang-kadang kita ni tak adil aja. Kita nak isteri kita berlemah lembut, kita tak lemah lembut. Caring. Lemah lembut ni apa dia? Pertama, dia mudah maafkan, halim. Orang lemah lembut ni dia tak simpan dendam. Ya Jah? Dendam tak Jah? Geram. Dengan suami selalu dia makan hati. Ya? Suami-suami ahli syurga, isteri kita ni kalau buat flashback balik, dia banyak makan hati tau. Tapi dia simpan. Telan ahli. Senang aja nak tahu okey tak okey, kita tanya. Ajar. Apa khabar? Alah okey Ustaz. Suami okey tak? Okey. Dia ada simpan tu je. Dia ada simpan. Saya tak tahu apa simpan dia. Dia ada simpan. Ya je ya. Suami awak macam mana? Boleh. Faham je ya? Haji jangan perasan tau. Jangan perasan. Ingat dia okey walaupun dia masak, semua dia buat. Semua tetap semua. Dia buat macam biasa. Tapi dalam hati, setuju? Setuju, alhamdulillah. Bukan semua, tapi kebanyakan. Bismillah. Sebab itu tuan-tuan kena lemah lembut. Pertama, tidak ada dendam, mudah maafkan orang dan bercakap wa qulun nasi husna. Allah Taala kata wa qulu lin nasi husna. Hendaklah kamu berkata dengan orang dengan lemah lembut, baik. Macam tuan-tuan anggap tuan-tuan duduk dekat receptionist. Yang duduk bahagian front office, mukanya ni, touch-upnya, tudungnya, ketampilannya. Ya Encik, boleh saya bantu? Itu ketika kerja. Ketika kerja duduk kat situ. Ya Cik, boleh. Balik, nak apa? Nak apa? Kopi kat dapur. Walaupun dia kerja dekat receptionist. Hipokrit. Faham tak? Sebab ini tugas, hak sana rumah. Orang tu ni tak ada kerja lain. Kopi. Contoh Setuju? Setuju. Cubalah duduk kat receptionist tu. Nak apa? Isi borang. Tak nampak? Tak nampak. Pecat tak? Kena pecat. Tak sesuai duduk situ, betul ni? Tak sesuai. Kalau orang Melaka kata kau hajau kau. Kau duduk kau bagian store. Tu kau. Keterampilan, kemas. Betul je? Itu dia sifat lain. Mudah berurusan dengan orang cakap. Kalau marah pun cakap dengan hikmah. Cakap. Jadi kita pun ini tahu bentak-bentak aja. Tuan. Ya Tuan. Kadang-kadang yang datang ke kuah hajau. Walaupun dia kuah hajau, kita jangan kuah hajau. Itu sifat manusia. Dia gila kuah hajau dengan kuah hajau, dia meletup. Jangan Tuan. Itu dah etika tu kata saya. Kalau dia kuah hajau, kita dah dia.
Betul. Kita boleh marah dia tapi tak boleh laku hajau. Itu normal. Dia sebab apa dia kurang ajar? Sebab dia tak tahu. Dia bukan, dia tak tahu. Dia tak tahu peraturan, dia tak tahu. Jadi tanggungjawab kita bagi tahulah. Kan? Saya berjumpa dengan orang kurang ajar pun ada juga je. Saya senyum je. Nak macam mana? Nak tumbuk je. Dia penuh je. Kita manusia ni tuan-tuan, dia ada psikologi dia. Walau dia garang macam mana pun, sebab itu Nabi diancam bunuh, Nabi tak pernah balas. Itu sifat Nabi. Sebab itu dia masuk syurga, dia tak balas. Kita ni tak apa, tunggu sekejap lagi. Ya encik, boleh tak apa sekarang lagi. Itu dendam ada. Siapa yang ada dendam walaupun sebesar zarah dalam hati tak masuk syurga. Memang panas hati je, panas hati. Marah kita. Sebab itu orang yang penyabar ni tuan-tuan, dia memang dapat syurga tempat dia. Lain. Nabi dijirus dengan najis, dibaling dengan batu, Nabi tak pernah balas. Kita sepatutnya bersikap demikian. Tapi memang susah. Mana boleh bakar darah Ustaz. Kita cakap elok-elok, nengking-nengking kita, ingat kita apa? Kan? Biasa je. Tapi kita lawan. Jadi sebenarnya itu sifat memang susah ada, tetapi patut ada. Dapat itu yang menyebabkan kita diharamkan oleh Allah Ta'ala akan api neraka. Sebab manusia ni dia dengan behavior, maknanya dengan perkataan, dengan ucapan-ucapan yang baik, dia akan cool down. Boleh nak? Ini cakap pun sambil ketap bibir, macam mana tak? Tak? Tengok orang pun tengok sengit je kan? Macam mana kan? Tu kan? Jadi biar kita. Jadi orang yang halim ini mesti ada sifat kasih sayang. La yarham wa la yurham. Kata Nabi SAW, kamu tidak akan dikasihi kalau kamu tidak ada perasaan mengasihi. Dan orang yang mengasihi, dia cepat mudah lembut hatinya. Dia tak pernah marah. Walaupun orang buat dia tak apa. Allah, bukan senang oi. Jangan Ustaz. Boleh lain orang yang lemah lembut, orang yang flexibility, orang yang open minded. Masya Allah, itu kita nak letak masuk benda-benda macam tu. Bukan senang tuan bukan senang. Kena latih. Sebab itu Nabi walaupun dikelilingi oleh kaum kufar musyrikin, tetapi Nabi boleh hidup. Walaupun dia tekan, tetapi Nabi boleh seronok. Sehingga kan kalaulah Allah Ta'ala tak perintahkan Nabi untuk berhijrah ke Madinah, nescaya Nabi tak akan tinggalkan Mekah. Kerana Nabi kata, ini tempat lahirku, ini tempat kekasihku, tempat aku suka. Tapi oleh kerana perintah Allah, bila bertembung dua elemen, satu perintah, satu kehendak, maka dia utamakan perintah. Itu sifat hayyin tadi. Apabila perkara yang kita punya dengan perkara yang arahan, maka ikut arahan, bukan ikut kita. Itu yang susah sikit. Baik, susah tapi kena belajar. Baik, boleh nak? Yang ketiga pada tuan-tuan, yang ketiga yang menyebabkan kita diharamkan oleh Allah Ta'ala akan api neraka, iaitu qaribun. Ini kita mudah didekati. Orang nak berinteraksi dengan kita, orang nak berhubung dengan kita, orang nak duduk dengan kita, selesa. Tahu selesa? Orang tak terancam. Orang nak duduk sebelah kita, dia seronok. Kita ni kalau nak duduk, tengok orang sebelah, agak tak selesa, dia mula gudah gelana. Ada tempat kosong lain tak? Sebab itu kita nak duduk dengan badi. Sebab selesa. Faham tak? Badi ni maknanya klik kita lah. Kalau bukan klik kita,
Apa? BFF. Kroni ke apa, tak kisahlah, apalah lebih kurang apa istilah yang tuan-tuan nak pakai lah, senang lah. Maka kalau itulah keadaan kita, maka masalah lagi lah. Kita boleh duduk mana-mana, tak ada masalah. Kita boleh duduk, jangan risau, jangan ada diskriminasi. Wah, ini bagian disiplin lah, bagian disiplin. Risau, apa nak risau? Bukan kita buat salah. Yang risau buat salah kan. Ni duduk sebelah ustaz, ada orang duduk sebelah ustaz gegaul, ustaz senyap jadi malaikat dia. Kesian tengok apa yang risau saya pun tak tahu. Sebab tu kita kalau dengar kuliah ni susah nak cari orang duduk dekat-dekat dengan ustaz, semua duduk belakang balik tiang je, tengok dia dengar kan. Tapi sini tak ada tiang, alhamdulillah lah. Betul. Kalau kita tengok baca khutbah, kalau pergi masjid, semua duduk belakang je. Memanglah rugi, tapi ada orang suka. Sebab dia tak rasa karib. Orang karib ni senang, mudah. Sebab itu Nabi senang dihubungi, senang jumpa, senang berinteraksi, senang berkomunikasi. Kita ni kalau ada bos ada duduk sebelah, jam. Nak sembang apa? Itu yang bila kita nak makan dalam table tu, semua tak nak. Orang ajak, mari sini. Apa pasal? Sama juga makannya, kari kambing juga. Sana pun kari kambing. Sebab kat sana boleh ini macam, sini susah. Bapa menyusahkan diri, tak ada je lah. Peduli lah, bos tak bos. Saya nak makan, bukan bos nak makan. Tak ikut tata tertib, peduli tang makan, jalan je lah. Kalau berani kan. Sebab itu yang tak nak, itu yang duduk kat belakang. Sebab kat belakang 2 peha kambing boleh balas, dekat sini 1 tak habis-habis. Sebab kontrol. Bos bangunnya, terima kasih bos, sup sambung balik. Dari situ kita tak selesai. Kita ada takut. Why kita takut dengan dia? Kita hormati dia sebab dia bos, yes. Tapi apa kena takut? Dia juga manusia, kita juga manusia. Cuma dia ada kedudukan. Tang makan pun nak pakai kedudukan ke? Tang makan pun nak kena pakai kedudukan ke? Tang makan sama-sama makan, dia lapar, kita lapar. Hantam saja, bagus. Sama juga saya tengok pengantin, kesian pengantin. Makan beradab umumnya. Slow makan. Padahal dia lapar gila tu. Mak andam dia, kontrol. Mak andam aku bayar 4,000 kosong kontrol. Sabar je. Sebab tu saya menikah dulu, 30 tahun dulu lah saya menikah. Saya tala ngap gitu, ambil lauk. Pengantin ni peduli lah, jauh, kita datang jauh, makan apa. Dah lah macam-macam dia punya adat istiadatnya. Dah lah jalan terkepit, alah, risau. Kita lapar, dia tak apa ke. Lepas tu nak ambil gambar sana, gambar sini, gini. Ini lapar ni. Nak makan sesuatu je, ambil gambar lah tu, lama pula tu. Ada letih orang Melayu ni, sabar je. Jangan nyaya. Wahai penyusun atur majlis, tolong jangan nyaya orang. Itu bukan menyenangkan orang, itu menyusahkan orang. Potong kek, bukan main kek 3 tingkat, potong sikit, cuit je gitu. Ya Allah, telan hidup. Adat ini di antara kelemahan kita. Adat, yes adat, tapi jangan nyaya orang. Jangan apa ni pengantin gelojok, dia lapar, biar anda. Boleh je? Boleh. Lupa dah. Kalau lupa tak ada masalah, boleh renew balik. Ajak dengan abang Haji, kita makan beradab-adab balik, tengok macam mana. Buatlah satu anniversary je Haji. Buat anniversary, buat makan beradab balik.
suap menyuap gitu, silang tangan gitu. Macam ada berani? Tak siur Ustaz, anak dah 5. Apa anak 5? Bersilang tak boleh ke anak 5? Tak, betul. Tuan-tuan, isteri suami nak sembang nama tak boleh. Tak boleh. Tengok. Habi. Belum. Kejap lagi. Tahu. Okey. Itu kau cakap dengan siapa? Cakap dengan siapa tu? Itu cakap dengan bini. Faham tak? Kadang-kadang sakit hati je sakit hati cakap dengan suami ni. Duduk, kalau naik kereta, dia bawa kereta, tak bercakap. Sampai balik-balik kerja kan, stres kan, kena marah dengan bos kan, monong je kan. Tapi kalau grab sebelahnya Amoy, senang dihubungi pula, bahasa betul, keramah pula. Oji macam ada dapat haram layak pinaka, salam. Kita dengan anak yang sama, dengan anak berkomunikasi dengan anak, mudah tak anak dah dapat dengan kita? Anak datang, tengok abah balik, clear. Anak nak minta dengan abah mesti melalui perantara. Inilah dia perantara ni. Nak duit beli buku, minta dekat bakar. Tolong cakaplah. Dia berani tak dekat dengan kita nak cakap? Pasal Oji apa pasal garam? Garam bagus, tapi bila ada keperluan, jangan sampai saya garam amboi, ambil perangai mana nak tunjukkan integriti saya seorang bapa. Kita garang, kita marah bila anak kita melakukan kesalahan dan didik dia supaya dia jangan ulang. Ini nak jaga integriti bapa. Makan. Anak gitu. Betul tak? Seksa tak jiwa dia? Kita rasa betul sebab kita suami, kita bapa, kita rasa betul, tapi itu salah. Sebab itu anak tak bercakap dengan bapa, kurang. Sikit sangat yang boleh bergurau dengan bapa. Sikit sangat. Sebab nak jaga protokol. Bapa mesti ai. Habis bapa cakap dengan mak pun kopi je, karipat tak ada. Order je boleh nak? Mudah didekati tak? Belum sampai, belum peringkat tu. Kita kalau yang dekat cuma orang yang kita close, orang yang BFF BFF apa maksud BFF tu? Best friend forever. Best friend forever. Yang tak best friend? Lain kali ya. Sungguh. Sebab itu saya tuan-tuan bila orang tu kan, kadang-kadang orang ni tengok penceramah kan, seram tau, tengok penceramah seram. Padahal dia nak bagi ceramah pun kena seram juga. Ustaz ni jangan main kan. Kalau ustaz tu lagi banyak soal, lagi nak duduk belakang. Mujurlah yang ni tak ada soal. Saya kalau mengajar biasa kadang-kadang saya suka soal. Saya suka soal jemaah. Tu yang tak nak duduk depan tu seram. Tapi walaupun saya soal, saya tak bagi jemaah jawab. Saya jawab. Selamat. Mudah. Jadi kita urusan kita mudah
kawan-kawan walaupun bukan departmen kita, bila kita berurusan dengan mereka, kita memudahkan urusan itu. Jadi jangan kita fikir kita je. Sebab tu saya kalau pergi mana-mana jabatan kerajaan, kalau dia buat timing badak, saya tegur dia. Ni saya kata, saya pernah cerita dulu mungkin kot, dulu kisah anak rumah saya bersalin lah. Anak kedua bersalin. Bidan tu dia Andalusia. Bidan tu Andalusia. Faham ya? Bukan syarikat Andalusia tu. Dia Andalusia. Kita tak marah lah Andalusia ke apa ke, itu kerja kamu. Rumah saya. Jadi rumah saya nak bersalin. Saya pergilah, hantar pergi ke sana. Sampai berung. Jadi dia ni marah, tengking. Reti mengucap tak? Kita nak salin. Bukanlah tak reti, kadang-kadang lupa. Sakit kan, sakit. Dia Andalusia, bolehlah cakap. Faham tak? Tak pernah rasa. Gurau lah, cerita. Marah. Dia cakap, itu pun tak boleh. Tu, sabarlah. Yalah, sabar memang sabarlah. Benda nak salin ni bukan kerti sabar tak sabar je tak? Betul tak je? Dia kadang anak pertama lain, anak kedua lain. Dia menengok. Anak rumah saya menangis. Bila dah salin, keluar dapat anak, saya jumpa rumah, saya kata, Ancam, nak balik bang, nak balik tu. Belum pun ni, doktor belum bagi pengesahan untuk balik sebab baby belum settle lagi. Dia marah kita bang. Ngadu orang rumah kita. Yelah, dia nak ngadu kat siapa? Suami dia ke? Kita mau datang. Saya kata, mana yang bidan tadi? Yang marah tadi? Yang tu. Saya pun panggil dia jumpa. Nurse, saya kata. Apa khabar? Terima kasih anak lelaki kan? Anak lelaki. Kita cakap elok-elok gitu. Okay. Nurse berapa tahun dah kerja ni? Lama lah, 20 tahun dah. Lama. Kita respect lah dia lama kan? Tak kira lama tak lama kerja kau. Saya kata, nurse, minta maaf saya tanya. Nurse dulu minta kerja bidan ni, minta kerja ke orang bagi kerja? Dia tengok saya. Saya tanya dia. Saya minta, kalau minta buat kerjalah elok-elok. Kenapa je? Dia kata, taklah, cik nak marah, kata-kata nak marah ke apa itu patut, tapi pada dalam keadaan orang yang kritikal nak kena marah, betul tak? Kalau puan pun nak bersalin kena marah, agak-agak terkeluar tak? Tak, kita bukan marah dia. Awak kerja, buat kerja awak. Awak nak marah, ada cara lain. Contohlah, saya kata kalau awak yang minta, tolong kerja ikut bidang yang telah dipertanggungjawabkan. Jangan tunjuk kerana saya orang lama, saya profesional dalam bidang ini, awak nak menganggap orang lain tak ada harga. Sebab itu bukan sifat orang yang qaribun. Orang yang qarib ni, walaupun kamu ada experience, kamu ada kelebihan, kamu ada authority, tapi kamu tidak menafikan hak orang lain. Itu jadi orang yang macam tu. Ni tuan-tuan kerja jabatan, berhubung dengan orang ramai, pastikan bagi hak dia dan tunaikan hak kita. Baru tenang. Dia nak marah. Kalau dia marah, cik, kenapa cik marah ni? Tanya dia. Saya tak puas hati. Tang mana tak puas hati? Ini macam ni, patutlah. Ni gaduh lah. Memang kita panas, tapi kena tanya dia. Punca dia marah, apa pasal? Kan kita ada solution dia. Ada tak? Boleh nak? Saya bukan nak mengajar, minta maaf lagi Kadang-kadang kita ni telinga nipis, umur dah 50 ni kadang-kadang telinga nipis. Sebab tu saya bersara awal. Sebab saya umur 45 ni telinga saya dah nipis. Kita pun boleh tahan juga. Kan? Darah pun darah muda juga. Tapi oleh kerana kita dalam ada tugas-tugas yang patut kita kena sabar je lah. Baik, itu je. Qaribun maknanya mudah didekati, mudah berurusan. Boleh je? Kita mudah berurusan tak? Isi buram pun tak reti.
Apalah, mau tak angin kawan tu, kan? Nah. Saya kalau pergi bank, dia kata, "Encik tolong isi borang ni." Borang ni yang mana saya nak kena isi? Yang saya pangkah. Kan? Yang saya pangkah. Ni betul ke tak betul? Okey. Sedap lah. Dah pangkah pun tak tulis juga. Memang angin lah. Itu jangan kita buat begitu. Sebab itu bukan sifat yang boleh menyelamatkan kita dari api neraka. Boleh no? Dah? Clear? Alhamdulillah. Harap-harap lepas ni MB cemerlang. Boleh no? Okey. Siapa yang jaga kaunter ni kadang-kadang sabar je lagi Dan yang keempatnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, iaitu as-sahlun. Apa dia? Sahlun ataupun sahlin. Ini yang memudahkan, yang tidak suka mempersulitkan. Sahlun ini memberikan kemudahan dan memudahkan urusan orang lain. Ada saya suka dengan orang, dia tak payah suruh, dia volunteer nak buat. Saya masa saya kerja dulu tuan-tuan, staff saya dia dispatch. Saya puji dia. Sebab apa? Bila dia nak keluar, nak hantar surat, dia kata, "Tuan-tuan, siapa nak urusan bank?" Itu bukan kerja dia tau. Dia hantar surat. Tapi kebetulan dia nak keluar mungkin ke bank, dia kata, "Siapa nak kirim post barang ke apa benda? Siapa? Ada jumpa lagi tak di spare buku ini?" Ada, alhamdulillah. Kekalkan. Dia boleh masuk syurga. Amin. Ini dia kata, Cik, nak kena pergi lepas. Tolong ni. Memang bukan kerja dia, tapi dia nak berurusan, betul tak? Dia nak pergi bank, dia nak pergi urusan. Kita tak boleh keluar. Dia memang kerjanya keluar. Dia pun ni saya masa panggil tu, saya panggil Cik Ba. Dia Cik Ba tu saya punya kan. "Cik Ba, nanti balik tolong belikan karipap." Bagi RM10. Beli karipap. Tolong balik nanti, dia pergi petang kan. Nanti balik kau beli karipap. Bukan untuk saya, karipap untuk makan sama-sama. RM10. Masa tu RM10 banyak lah. Sekarang yang kira lah, RM10 boleh kira berapa biji dah. Kan. Dulu zaman tu, dalam 90-an tu, karipap kira beli RM10 tu, satu pejabat boleh makan lah. Pejabat saya bukan ramai, 15 orang je. Cukup lah karipap tu. Kan. Saja pasal seronok dia. Dia seronok. Dia, "Ustaz, ni kita nak bantu, siapa nak ni?" Alhamdulillah. Kita pun ada bil-bil nak tolong bayar. Adalah RM5 40 sen. Kita bagi RM6. 60 sen keep the change. Kan? Bagilah dia dah tolong, kita tolong lah. Mudah. Boleh. Ni kadang-kadang ada orang tua nak isi borang tak reti. "Memang tak apa pakcik, ni mari kita isikan." Ini nama. Dia pun tengok muka kita. "Nama pakcik?" Dia tak jawab. "Kak Nalan pakcik?" "Jangan marah. Pakcik ni orang panggil pekak." Memang tak boleh. Kan? Panggil dia, "Pakcik minta maaf, pakcik minta Kak Nalan." Dia tak boleh cakap kan? Dia tu isikan. Okey. "Pakcik, lepas ni kat sana pakcik Allah, seronok tak?" Tak kuasa, saya banyak kerja lain. Itu sikap kita. Faham tak ni? Walaupun memang bukan bidang kita, isi borang bukan bidang kita, betul? Tapi kalau kita nak tolong, salah tak? Tak salah. Ambil sebagai sedekah. Boleh je? Macam tadi, alhamdulillah saya masuk je. Minta maaf cik. Cik ikut orang naik motor tu. Saya pun senang ke tidak? Saya cangak mana nak pergi. Saya bukan staf sini. Betul lah. Dia macam kan. Siap parking sini parking. Alhamdulillah. Terima kasih. Bye-bye dia. Ini dah dapat something betul. Memang kerja dia, tapi kita appreciate dia. Hargai dia. Apa masalah lah? Itu sahlun.
menghargai. Abang Haji, bila Mak Haji hantar kopi, abang, kopi. Terima kasih yang kopi. Ada tak karipap? Karipap tak sempat bang. Kopi pun kopi lah. Allah sedapnya. Ada buat gitu je? Alhamdulillah. Dah lah buat. Kopi mana kopi? Hei, nak suruh aku masuk hospital kan? Tak appreciate langsung. Itu yang terbuku tu. Jangan terbuku. Nak dimarah, takut masuk neraka. Rupanya Abang Haji dah masuk neraka. Jangan perasan kita, walaupun kita ketua keluarga, tak semestinya kita bebas. Kita takut kita masuk dulu. Jadi terima kasih, appreciate. Terima kasih ya. Sedaplah kopi, tapi kalau kurang gula lagi sedap. Terasa tak? Berapa tahun dah kahwin aku? Soalan maut. Faham tak Haji? Mak Haji pun begitu juga. Abang makan. Ni tidak. Beritahu bapak kau, nasi dah siap. Dia hantar postman. Abah, mak dah suruh makan. Betul tak? Anak, abah, mak suruh makan. Dia buka asam pedas. Tak tanya apa pun, makan. Nak makan ke, jemput makan ke, tak ada. Padahal dia kat dapur tu, dia basuh pinggan, ketung. Betul tak? Tak ada. Ajak duduk temenung. Makan ni sedap tak bang? Tak ada kuasa Ustaz. Sebab itu Abang Haji dia suka pergi kedai. Sebab kat kedai Ning tunggu bang tak ajar. Ajar sebab tak tunggu. Bukan Abang Haji sini lah, Abang Haji lain lah. Boleh? Tak, appreciate dia walaupun dia buat sekecil-kecil mana. Terima kasih. Oh yang baju abang mana? Baju ni hari Jumaat nak pakai baju Melayu. Oh terlupa nak gosok lah bang. Tak apa. Kita gosok sendiri. Tahu tak hari ni Jumaat? Allah, sabar Abang Haji. Mak Haji nak gosok tudung dengan gosok jubah dia. Lama gosok tudung ni. Dah gosok nak kena sidai pula begitu. Hidup booby trap. Jadi beza tu. Jadi appreciate. Kita ni jadi selalu orang yang mudah cara, jangan mempersulit. Appreciate maknanya menghargai seseorang walaupun bidangnya adalah bidang yang paling rendah. Kita kena menghargai. Sebab itu Nabi SAW, Anas bin Malik bertugas ditinggalkan ataupun diamanahkan ibu ayahnya untuk berurusan berkhidmat kepada Nabi tanpa membayar upah dan bukan kuli. Anas bin Malik ayahnya bangsawan, orang kaya, bukan orang calang-calang, menyerahkan Anas bin Malik umurnya 10 tahun dengan Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi. Nabi tak pernah pedik, tak pernah marah, tak pernah maki. Kalaulah Anas bin Malik melakukan kesilapan, Nabi kata, bagaimana kamu buat soalan? Dia bukan marah, dia bagi soalan. Bagaimana kamu buat perkara ni? Dia suruh Anas bin Malik jawab. Kita lah kalau bos sikit lah, ada anak buat silap, buta tu, menyinga kita. Memang kita boleh marah sebab dia orang yang buat kerja untuk kita, tetapi boleh tak kita politely dengan dia? Anas bin Malik tanpa bayar gaji, tapi Nabi tak pernah marah dia. Dan Anas Malik bila buat salah, soalan ditanya oleh Nabi, dia betulkan balik kesilapannya tanpa ada rasa dendam.
Sebab apa? Bahasa yang digunakan oleh Nabi cukup tidak menyakitkan hati. Kita kalau silap, Masya Allah, seolah-olah silap sumidung, tang baik tak ada pula puji, tang silap sikit baca minit. Ni siapa buat minit ni? Oh, dia punya bahasa kan. Ni ejaan pun macam budak darjah 6. Ejaan salah, nya tinggal a, koma tak ada. Alah, kan kita cemak, kita ada pen merah. Kat store tu bagi pen merah tu bukan nak korek pensel, faham? Amendment lah. Okey, hantar kat typist. Betul kan? Simple kan? Simple kan? Tapi tak. Ini kerja dia bertahun, koma pun salah. Koma je. Macam setahun dia punya salah. Aja contoh. Ya, asahlul. Kita ni mudahkan Allah. Jadi kalau kita mudahkan, Allah mudahkan kita. Ya, Rabbi yassir wala tu'assir wa tamim bi khair. Ya, mintalah kepada Allah sesuatu yang memudahkan, jangan menyulitkan, dan moga-moga Allah menyempurnakan kehidupan kita. Jadi 4 ciri ini Nabi beritahu ada atau tidak pada diri kita. Kalau ada, alhamdulillah, tahniah, syabas, kita telah diharamkan oleh Allah Ta'ala api neraka. Kalau tak ada, belum ada sikit, tak semua, usahakan asal agar kita memperoleh 4 sebab bukan dia selamat, tapi kita nak ada 4 perkara, dan itulah kehidupan yang harmoni bagi manusia yang berada di atas muka bumi. Kalau ada setiap orang ciri 4 perkara tadi, insya-Allah tenang, kita pun kerja seronok, tak stres, tak beban. Saya dulu kerja banyak, saya seronok. Sebab apa? Saya enjoy. Kadang kerja balik sampai pukul 10 malam, tak kisah, janji kerja kita selesai, sebab kita enjoy dengan kerja kita. Bos pun kata, kau buatlah, tapi besok saya nak, besok nak. Itu arahan. Esok nak, kita kena usaha lah. Apa masalahnya? Ini letak, ni besok nak, letak situ dulu, letak situ dulu tu entah bila tak tahu. Sebab benda ni pernah berlaku. Saya kata okey, besok saya nak meeting, tolong settlekan file ni. Letak Ustaz, letak situ dulu, besok pagi kita tunggu. Ni nak pergi meeting ni, file ni. Alamak Ustaz, dia buat kelang kabut dia. Alamak Ustaz, yelah kau tak masuk meeting, aku masuk meeting, kau alamak pula. Tak cukup tanah kita. Kan? Contoh, itu di antara kegagalan-kegagalan yang menyebabkan orang lain jadi masalah. Kan? Benda ini sebenarnya file manager dah ada, tapi tak ikut pun. Dia letak je file manager. Q kononnya ada lah, tapi tak pakai pun. Pakai apa? Tak tahulah. Q, TQM kan mesti ada file manager kan? Sini ada? ISO. ISO kan ada file manager kan? Saya dulu QCC, saya tahu itu. Kita semak orang, ada file manager, tengok ada file manager, ada. Lepas tu tanya, buat tak? Dia senyum je, janji ada Ustaz. Kacau. Itu di antara hipokrit yang perlu kita hilangkan. Boleh tak? Jadi insyaAllah tuan-tuan, moga-moga perkongsian kita pada pagi ini memberikan satu inspirasi, suatu jalan untuk kita termasuk sebagaimana yang Nabi janjikan untuk kita selamat dari api neraka. Sebab kita ni memang dah layak masuk neraka, layak je kecuali tuan-tuan lah. Saya layak dah tu, tapi minta supaya Allah hindarkan daripada mereka. Kalau kita dapat amalkan sifat ni, kena mujahadah lah, kena latih kan, tak boleh main bakat-bakat cakap jadi, tak boleh. Kalau perangai memang jenis ketegak, dia kata orang utara, memang jenis
jenis mangkau kau buat macam mana bodoh dia tu, tak boleh kata apa, tak boleh kata apa. Pilihlah saja, boleh tak? Jadi insyaAllah moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita, Allah bukakan pintu hati kita, moga-moga Allah menjadikan amalan yang dijadikan oleh Nabi SAW jadi amalan kita insyaAllah. Ada soal jawab ke tak ada? Tak ada semua faham lah. Ada lupa sebelah. Okey, baik, kalau tak ada, alhamdulillah, terima kasih kepada pihak pengurusan kerana sudi menjemput saya. Moga-moga Allah Ta'ala satukan kita dengan ukhuwah Islamiah, dan moga-moga kita dikenali oleh para malaikat sebagai satu wadah di dalam majlis ilmu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf daripada saya sekiranya ada kekurangan ataupun kesilapan yang sengaja atau tidak. Saya mohon berbanyak-banyak kemaafan. Jumpa lagi. Aku liqali hadza nastaghfirullahalazim li wa lakum wa lisal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil ya arhamar rahimin. Allahumma jama'na hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhir dengan tasbih kafarah dan salatul nas. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jika tadi saya sampaikan kepada Ustaz Muhammad Muhammad bertajuk golongan yang diharapkan dari ini. Amin ya Allah. Dapat disebutkan di sini